Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini. Saya menggantikan ustaz yang sepatutnya berceramah malam ini. Sepatutnya turn saya adalah hari Jumaat minggu keempat, tapi Ustaz Nasrul minta malam ini gantikan penceramah, dan kebetulan pada malam ini saya free dan saya hadir, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita akan sambung pengajian kita, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu masih lagi berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Dan pada malam ini kita akan pergi kepada apakah faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris tidak menguruskan harta pusaka. Baik, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai' yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ia merupakan ilmu yang akan dilupakan, iaitu ilmu yang diabaikan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Maka daripada hadis ini, Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, dia suruh kita ni semua belajar, bukan faham seorang-seorang, ajarkanlah pula kepada orang lain. Kalau tuan-tuan tanya saya datang ke sini lebih daripada 5 kali dah. Paling tidak yang saya sampai, saya kongsikan ini 5% tuan-tuan dah ada dah sikit. Maka tuan-tuan dan puan-puan juga adalah merupakan orang yang mana perlu mengajar orang lain. Mengajar ini tak semestinya kena ajar semua bab. Mengajak orang untuk memahami, memperbetulkan pemahaman orang, membuatkan orang jadi tertarik untuk dia belajar, itu juga dikira sebagai ajar orang. Dan Nabi SAW juga menyebut ilmu faraid ini juga merupakan ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Kalau kita lihat kepada ilmu pembahagian harta pusaka, orang kita berminat ke tidak? Maka akan tidak berminat. Kenapa? Tidak berminat itu ada yang mengatakan ilmu faraid ni adalah ilmu orang mati. Sebenarnya ilmu faraid ni adalah untuk orang hidup. Malam ini saja, yang mendengar di Facebook, yang mendengar dalam masjid ini, tuan-tuan dan puan-puan ini adalah merupakan ahli waris. Kalau tanya kepada saya adalah ahli waris kepada isteri saya adalah ahli waris kepada mak saya, kepada ayah saya, kepada anak-anak saya. Berapa banyak dah harta saya kat situ kalau mereka ini mati. Jadi yang nak menguruskan harta mereka ni siapa? Orang yang hidup. Orang yang mati tak boleh nak menguruskan dah. Jadi di mana yang mengatakan bahawa ilmu ini tidak penting, sedangkan ilmu ini penting, cuma kita yang duk rasa kita lambat lagi mati.
Itu cerita dia. Tapi kalau sakit, kalau doktor kata insya-Allah minggu depan kita akan buat operation dan awak akan ditidurkan. Waktu tu mula mengkaji apa itu hibah, apa itu wasiat. Sebab takut akan mati tadi. Jadi persediaan ini semua orang kena ada. Supaya apa? Supaya ilmu ini berdasarkan kepada hadis Nabi ini akan dicabut daripada umatnya. Dicabut ini di dalam keadaan pelbagai-bagai. Barangkali orang tidak berminat. Barangkali Allah Ta'ala matikan orang yang mahir dalam bab ilmu itu, ilmu ini. Para ulama pun lepas seorang, lepas seorang begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka masyarakat juga tidak mengambil berat tentang penyelesaian harta pusaka ini. Saya bila memikirkan soal ini, bila Masjid Surau panggil ceramah, saya baru dapat satu pengajaran. Pengajarannya apa? Yang datang dengar kuliah subuh dan kuliah maghrib adalah memang kaki masjid. Jadi yang datang itu barangkali nak bertanya pun barangkali dia dah tahu, ataupun dia dah prepare, dia dah maklum, ataupun sekadar ustaz datang ini menambah-nambah sajalah pengetahuan itu. Dan saya baru jumpa satu cara menyedarkan orang. Kebetulan pula hari itu ada masjid panggil saya untuk buat tazkirah Jumaat. Kan sebelum Jumaat kan ada tazkirah. Aku bantai tajuk. Pom bantai tadi tuan-tuan dan puan-puan. Selalunya bila hari Jumaat masing-masing dengan handphone betul, pakat letak handphone menghadap saya. Saya kata kena dah kali ni. Lepas bubuh sampai tetet masuk waktu zuhur, saya stop. Maka saya sangkakan selepas sembahyang Jumaat itu, ialah selalu lepas sembahyang Jumaat, imam bagi salam, yang belakang ni dah bangun dah, nak pergi cari nasi kandar, apa lagi, nasi tomato kan, laksa, apa kat luar tu kan. 6 orang beratur tunggu nak tanya soalan di luar. Jadi nak tanya tengah berjalan, sebab masjid lepas daripada sembahyang Jumaat, dia akan sediakan makan untuk yang ustaz-ustaz ni. Jadi dia kacau saya nak pergi makan. Maka saya bagi jawapan adalah kuliah saya di surau di masjid ini adalah minggu ke apa, hari ke apa. Itu jawapan, time tu akan dapat. Okeylah ustaz, baiklah. Mana kata saya nak suruh dia datang kuliah saya. Dah jumpa dah. Sebab nak menyedarkan orang ni bukan senang. Kita nak ceritanya bukan saya nak kata saya nak ambil duit tuan-tuan. Tak, saya nak cerita, nak suruh prepare. Saya nak cerita supaya bila kita meninggal, ahli waris kita meninggal, kita tahu nak buat apa. Dan tidak kita ini memudaratkan isteri dan anak-anak kita bila mana kita meninggal. Sebab meninggal dunia itu pasti, tak tahu bila. Barangkali awal, barangkali lambat. Tu sahaja. Tuan Dr. Mahathir lambat mati ustaz. Tu dia, kita tak tahu, barangkali tak sampai umur dia. Jadi nak bagi sedar tu sebab ustazah ni pun kena ada matlamatnya juga. Sebab kita datang ceramah, kita datang kuliah untuk apa? Tazkirah. Tazkirah apa maknanya? Memberi peringatan. Ada beza tak memberi peringatan kepada orang yang dah sedar dengan orang yang belum sedar? Ada beza? Ada. Okey. Kita pergi lagi. Maka ditambah lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran, ta'allamul Quran, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Nabi suruh belajar Al-Quran dan ajar kepada manusia. Jadi bapa-bapa yang ada di hadapan saya, bab Quran jangan buat dono saja, kita belajar dan kita ajar anak kita. Yang muda-muda selalu saya pesan, kena belajar sebab nanti satu masa Allah Ta'ala akan kurniakan zuriat, maka anak akan belajar di sekolah. Bila dia belajar di sekolah, dia akan balik di rumah, dia akan tengok mak ayah dia sama ke tidak dengan dia belajar di sekolah tu.
Lalu saya pesan kepada bakal-bakal pengantin, selalu duk ceramah khusus kahwin kan. Saya kata pastikan bila anak-anak tu celik saja mata di dunia, dia dah tahu dah rupanya mak ayah aku ni adalah orang yang kaki semayang. Mak ayah aku ni adalah orang yang selalu baca Quran. Baru anak respect. Dia anak tak tahu yang kita ni waktu bujang dulu perangai teruk, tak tahu. Yang dia tahu, dia lahir saja, dia tahu ayah dia adalah orang baik dan mak dia adalah orang yang baik. Dan ditambah lagi dalam hadis ini, wa ta'allamul fara'id, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Nabi sebut selepas Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis ini faraid. Sesungguhnya aku ini siapa? Muhammad ialah manusia yang akan digenggam, yang akan diwafatkan. Dah berlaku ke tidak? Sudah. Dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam, dicabut, dan nanti akan timbul fitnah-fitnah. Sehingga nanti akan tiba masanya apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka. Tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara kedua-duanya. Sampai satu masa nanti, bila orang nak tahu tentang pembahagian harta pusaka, tak ada orang boleh selesai. Maka waktu itu diselesaikan bagaimana? Diselesaikan waktu itu adalah berdasarkan kepada nafsu, bukan lagi berdasarkan kepada ilmu. Waktu itu parah. Tak payah tunggu waktu tu, sekarang ini pun sudah berlaku. Menyelesaikan harta pusaka tidak mengikut kepada ilmu yang telah ada ini. Mengambil hak orang lain, menafikan hak orang lain seolah-olah tak ada apa yang berlaku pada diri dia. Sampai tak nampak, oh rupanya hukum bab pembahagian begini, tak mau. Ini tak adil, Islam buat tak adil, kena ikut cita rasa kita baru adil. Tak betul cara ni. Sebab bila mana namanya hamba, maka dia kena ikut apa yang pencipta dia suruh. Kenapa pergi kerja? Tak payahlah pergi kerja. Mana boleh, sekali bos saya potong gaji. Tahu pula takut bos potong gaji. Kenapa tak semayang? Relax lah. Bukan nampak pun neraka. Kenapa tak buat zakat apa semua? Oh, relax lah. Tak ada apa pun, lari begitu saja. Maka tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat di antara kedudukan sujud kita. Kita meletakkan kepala kita ini sama level dengan kaki kita. Maka kita sebut apa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha sucimu ya Allah yang paling tinggi. Oh, kalau tuan-tuan hayati betul-betul ayat yang kita baca tu, bacaan yang kita baca ketika sujud, waktu tu tuan-tuan tahu di manakah kedudukan tuan-tuan dan puan-puan. Kepala yang tuan-puan selama ini pertahankan, ada ilmu, adanya otak, adanya pemikiran di sini ni paling mulia ni. Kalau orang tepuk kepala kita, marah kita. Kemudian kita letakkan sama level dengan kaki kita yang kita duk pijak taik lembu apa semua ni, kan? Kotor tak kotor ni, lepas tu pergi basuh kejap tak basuh ni. Kemudian kita sebut ketika sujud itu, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha sucimu ya Allah yang paling tinggi. Kalau tak sedarlah. Kalau nak sedarkan diri, cuba hayati ketika sujud tu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka kalau disebut tentang hadis ini, tak pelik bila mana kita lihat hari ini ada orang yang bertangguh-tangguh menyelesaikan harta pusaka si mati. Tak pelik tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang pernah bertanya pada saya, dia kata ayah dia ni ustaz, ayah saya ni ustaz meninggal di Mekah. Saya kata Masya Allah, hebat. Bila meninggal? Dia kata 1985. Saya kata Masya Allah, saya tak lahir lagi. Tahun depan tu baru saya lahir. Habis tu kenapa? Harta dia tak selesai lagi ustaz, serabut kepala otak. Saya kata buat apa semenjak daripada tahun 1985 ni? Tahu ustaz, dia memang bertangguh. Dah awak ni keturunan yang kau apa? Saya dah yang keempat lapis. Jadi sekarang ni ustaz, saya duduk tengah buat ni.
Duk dengar ceramah ustaz berkobar-kobar, jadi semangat saya. Baru pergi pejabat tanah, luntur balik semangat tadi. Rasa nak pergi dengar pula ceramah ustaz besok. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya dia bersemangat, dia ada usaha itu. Maka saya kata pada dia, Tuan Haji selesaikan harta pusaka dia ni, pahala cukup besar buat Tuan Haji. Dia kata, insya-Allah Ustaz, mudah-mudahan. Cuma kelebihan yang saya ada sekarang ni Ustaz, ahli waris saya semuanya bersepakat. Tak ada yang bergaduh, tak ada yang tak beri kerjasama. Bagus tu. Jadi dia ada usaha ke situ. Itu baru seorang yang kematian 1985. Pernah dikhabarkan oleh sahabat saya, dia peguam di negeri Melaka. Dia kata jauh, tak jauh, dia kata pernah dia ada kes dulu. Si mati ni tuan-tuan tahu siapa? Datuk Parameswara. Dah siapa dia? Bukan ada dalam buku sejarah. Bukan ada dalam buku sejarah kita. Saya kata ni lagi dahsyat kes kau ni. Dan nak pergi cari mana keturunan yang ada, berapa lapis dah tuan-tuan di situ. Jadi kena tukar ideologi kita mulai sekarang. Jangan hanya cepat dalam bab itu, bab ini, bab menguruskan harta pusaka, mesti juga cepat. Kalau ditulis oleh penulis buku ni tuan-tuan dan puan-puan, faktor-faktor yang menyumbang kepada kepincangan dalam melaksanakan hukum faraid, yang pertama ditulis oleh penulis ini adalah yang pertama, waris-waris tidak berminat untuk menyelesaikan harta pusaka, sama ada tidak menyelesaikan harta pusaka, menangguhkan penyelesaiannya, enggan menyelesaikannya, dan sekaligus tidak melaksanakan hukum faraid. Kita sebut senang, nak urus, senang kita boleh sebut. Sebab keluarga kita okey. Keluarga orang lain ada di sini yang duk gaduh adik-beradik. Barangkali ada. Ada di sini yang pak saudara dia dah bantai harta ayah dia lama dah tanpa izin. Ada tak? Ada yang ada barangkali. Sakit hati, sakit ustaz, sampai lah ni sakit. Selagi mana dia tak minta maaf dengan saya ustaz, jangan harap saya akan halalkan harta yang dia duduk tu. Dia duduk tu ustaz atas harta haram. Oh, sedap cakap. Ini dia tak nak selesai, dia tak nak menyelesaikan, dia menangguhkan, lepas satu lepas tangguh. Kemudian apa jadi? Yang dikatakan tentang pelaksanaan faraid yang difardukan kepada ahli keluarga ini langsung tidak dibuat disebabkan faktor-faktor tadi. Yang kedua, di antara puncanya permasalahan ini adalah harta pusaka diselesaikan tanpa mengikut konsep sebenar akibat daripada kedangkalan ilmu faraid sehingga menimbulkan perkara-perkara yang dianggap negatif kepada hukum faraid. Dia tak nak ikut konsep sebenar faraid. Tak nak ikut ni pun masalah juga hari ini. Saya faham ada orang mencari rezeki dalam bab ini. Dipersilakan, tak ada masalah pun. Tapi janganlah sampai kita promote produk kita tadi, sampai kita kata jangan buat faraid. Faraid ni banyak masalah. Allah bawa mengucap tuan-tuan dan puan-puan, istighfar banyak-banyak. Ingat faraid ni guru besar sekolah dia yang buat ke? Faraid ini ada dalam Quran tuan-tuan dan puan-puan. Disebabkan nak suruh ambil produk tadi sampai dia kutuk sistem faraid yang Allah Subhanahu Wa Taala telah buat. Sama juga dalam bab poligami. Saya tak setuju dengan poligami. Ini sistem, jangan poligami dibenarkan. Kalau nak berlapik sikit pun saya setuju poligami ustaz. Yang penting bukan suami saya. Itu okeylah sikit ayat tu kan. Jangan kita bercakap sampai boleh dipertikaikan akidah kita di tahap yang mana. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan.
Kalau hukum kata AA, sekalipun rasa macam tak sesuai ke tak, cuba cari apakah hikmah dibuat sebegitu rupa. Saya pun dalam proses mempelajari tentang hikmah ini. Kalau kita tengok sistem faraid, tuan-puan ingat sistem faraid ini untuk mengayakan tuan-puan? No. Sistem faraid ini adalah untuk menegakkan keadilan dan tanggungjawab. Tuan-puan ingat tuan-puan dapat 1 juta faraid yang daripada ayah tuan-puan, seorang 1 juta itu makna kata tuan-puan kira millionaire. Daripada 1 juta itu perlu dilihat pula orang di sekeliling yang ada. Perlu dilihat pula si mati ini meninggalkan hutang ataupun tidak. Perlu dilihat pula siapakah yang bila mana aku dapat faraid ini menjadi tanggungjawab aku untuk menafkahinya. Tak payah pergi jauh tuan-tuan, tengok diri saya. Saya ini ada isteri seorang, ada anak 3 orang. Ditakdirkan Allah Ta'ala saya mati. Saya ni pun kadang cuak agak setiap kali ceramah asal contoh saya si mati. Mari berdebar juga tak sebut ni tak? Macam meminta-minta, okeylah kita tukar nama lain. Ditakdirkan Allah Ta'ala Imam Nasrul mati. Ustaz Nasrul kata kau ajab tu. Contoh. Maka dia ada isteri dan dia ada anak. Maka ditakdirkan dia meninggal dunia. Siapakah yang wajib menafkahi nafkah isteri dia? Isteri dia kerja ustaz, isteri dia tanggung diri dia, banyak cantik. Yang kena menafkahi isteri dia adalah wali dia. Oh, ayah isteri dia. Pak mertua si mati. Pak mertua si mati ustaz, pencen dah tak boleh buat dah, tak boleh menafkahi dia, tak ada duit dah. Ingat stop di situ. No, pergi pula kepada adik-beradik, kepada isteri dia yang lelaki tadi. Pula dah. Anak-anak dia ustaz, maka anak-anak dia akan pergi kepada yang pertama, iaitu ayah kepada Imam Ustaz Nasrul tadi. Ayah dia pun pencen ustaz, pergi pula pada adik-beradik lelaki dia pula. Tengok, rupa-rupanya ustaz, isteri ini belah sini yang jaga, anak ni belah sini yang menafkahi nafkah. Yes, itulah sistem Islam yang sempurna. Tuan-puan cuba bayang kalau sistem ini dipraktikkan dan dilaksanakan betul-betul di Malaysia. Tuan-puan setuju tak dengan saya bahawa kadar kemiskinan di Malaysia ini akan turun merudum? Setuju? Setuju kalau ia dibuat dengan sebaiknya. Sebab itu kalau saya jumpa orang susah kan, yelah saya bukan Perdana Menteri nak buat arahan. Pergi cari siapa ahli keluarga dia. Pergi cari. Sebab itu kita ni, bila tengok orang susah, orang jauh, tengok dulu di sekeliling kita, siapa yang susah. Sebab dalam duit kita ini, ada hak mereka. Yang duk nampak orang jauh. Adik kita yang susah, tak apa, dia sihat lagi, dia boleh cari. Oh sedap kata begitu. Adik kita tu, kita boleh kata dia sihat. Dah rezeki dia belum sampai, dia tak sampai tahap itu, dia penat bekerja, tolonglah dia. Masalahnya ustaz hutang 5,000 hari tu pun tak bayar lagi. Disebabkan tak bayar 5,000 dah tak nak tolong dah. Apa benda manusia begini? Kalau dah nama adik pinjam 5,000 dah, dia tak bayar, lantak pilah kat dia. Adik kita bukan kawan kita. 5,000 kita boleh cari adik kita yang 5,000 ni ke nilaian dia. Itu contoh kepada hikmah di sebalik sistem faraid. Kemudian ada golongan yang mempertikaikan bahawanya sistem faraid ini, kenapa anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian? Kenapa? Sedangkan yang jaga si mati ini adalah perempuan bukan lelaki pula. Maka kalau belajar dan terus belajar, maka kita akan lebih faham rupa-rupanya yang dapat lebih inilah yang kena tolong, yang dapat sikit. Ingat dapat 2 bahagian kira sapu seorang. Memang sapu seorang, tapi kena lihat kepada ahli keluarga kita yang lain juga, sama ada perlu bantuan daripada kita ataupun tidak. Tengok, itu baru 2 contoh.
Kalau dicari lagi jumpa, mesti jumpa. Kenapa ayah lebih banyak daripada ibu? Kenapa ibu yang ada anak dapat sikit, ibu yang tak ada anak dapat banyak? Kenapa pula isteri yang ada anak 1/8, tapi isteri ada 2/8 kena bahagi 2 pula dah. Kenapa tak dapat 1/8? Kena cari. Bila cari dan jumpa, barulah faham. Sama juga dengan sembahyang. Kenapa sembahyang? Tak letih? Letih. Kenapa bangun tahajud tak mengantuk? Mengantuk. Kenapa bangun? Sebab apa? Takwa. Rasa gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat kepada ibadah yang ada di dunia ini, sembahyang, puasa, zakat, tuan-puan tak sembahyang di rumah, ada orang main tangkap dalam rumah? Tak ada. Tuan-puan tak puasa, makan Maggi siang hari, ada orang main tangkap dalam rumah, makan dalam rumah? Tak ada. Di tempat awam ada lah barangkali. Apa benda semua ni? Maknanya Islam ini menitik beratkan soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang beriman ini, tuan-tuan dan puan-puan, datanglah apa pun sekalipun arahan, dia akan patuh dan sesekali dia tidak akan mengelak. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu yang berada dalam masjid pada hari ini dan sebelumnya dan akan datang, yang istiqamah walaupun umur dengan begini 50-an, 60-an, kalau nak kata kudrat tu tak kuat, ya tak kuat ustaz, tapi masih lagi boleh hadir, maka syukur kepada Allah kerana di umur ini aku masih berada di sini. Kena syukur. Ada orang umur begini berada di mana? Ada orang yang umur begini berada di mana? Tuan-puan pernah pergi tak Bank Islam Bandar Baru Nilai? Pernah pergi? Pernah pergi? Dia kena lock kan? Hari tu saya baru habis kuliah ni lah, kuliah maghrib lah. Saya tak ingat di masjid mana. Saya nak pergi cucuk duit lah, tengah malam. Duit tak ada, kena cucuk lah. Tak? Pakai jubah, tak pakai kopiah. Habis cucuk ambil duit, kemudian nak telefon kawan. Saya keluar pada bank, kan dia corner lock tu kan. Saya duduk di tepi tapi di belakang. Jadi pintu masuk kau ni, saya duduk di belakang. Jadi belakang tu, jalan kecil tu, lorong tu, pintu-pintu belakang rumah kedai tu lah. Duduk tengah-tengah cakap telefon, tuan-tuan dan puan-puan. Bunyi yang pintu sebelah sana tu, gedegang buka pintu. Sebab dia pintu besi kan, gedegang. 3 orang perempuan seksi tadi turun pada tangga, berlari dengan tak pakai selipar. Saya kata kenapa pula dia ni? Ke dia tengok aku? Dah berlari tadi 3 orang, saya rasa Cina rasanya. Berlari tadi ni. Macam orang nak kena, macam ada orang nak mari rush lah ni. Sebab kita lu pendakwa, kita tahulah kan keadaan itu. Berlari. Alih-alih turun seorang pakcik tua, tak pakai baju, selipar, tak pakai seluar je. Klik turun pada ni, dia pun lalu depan saya. Dia lalu depan saya, dah muka curak lah. Saya buat cakap telefon. Saya kata pakcik ni daripada pintu yang Cina tu lari tadi, aku rasa. Dia pegang baju, pakai seluar tak betul lagi, selipar tak ada dah. Tuan-tuan tahu dia pergi ke mana? Dia pergi ke kereta dia, iaitu kereta teksi. Maka saya kata astaghfirullah. Takkan mencari rezeki melalui teksi dan dihabiskan di bangunan itu. Umur agak-agak, saya berani kerak jari, mesti 60-an ke atas. Tuan-tuan, dia sebaya dengan ayah saya rasa tu. Sedih tak? Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya dia tengok muka saya yang berjubah ini, yang tak berapa nak ada nur ini, dia takut pun sudah cukup dah pada saya. Dia jadi gerun kan. Malunya dengan aku budak ni. Saya tak tegur lah, nak tegur takut dia berlari lagi. Tak, sian dia tak pakai slipper atas jalan tar. Tak lagi sakit kaki dia. Jalan. Pergi kat kereta, sarung baju, belah gitu. Saya pun pergi ke depan. Rupanya atas tu tulis
pusat refleksologi. Datang apa pukul 10 malam refleksologi? Lepas tu saya kata syukur tadi tu. Umur kita ni, Allah Ta'ala dah jadikan begini, walaupun dalam keadaan yang begini, banyak gangguan di luar sana, tapi masih istiqamah, masih jinak untuk hadir ke masjid dengan kuliah agama dan sebagainya. Kena syukur betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh kongsikan tuan-tuan dan puan-puan, pernah diriwayatkan pada satu malam Saidina Umar menemani seorang sahabatnya yang sedang sakit. Apabila sahabatnya meninggal dunia, Saidina Umar memadamkan pelita yang sedia terpasang di sisi jenazah sahabatnya itu. Sebentar kemudian datang sahabat yang lain lantas bertanyakan kepada Saidina Umar Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, mengapa tuan hamba tinggal dalam gelap?" Maka Saidina Umar menjawab, apabila seseorang itu meninggal dunia, hartanya telah bertukar menjadi hak waris-waris. Saya ni Amirul Mukminin, kita kata PM, Perdana Menteri ketika itu, saya bimbang kalau minyak pelita ini habis dan saya tidak mendapat keizinan daripada waris-waris untuk menggunakannya. Fikirkan betapa halusnya peketi Saidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai tahap begitu, dia duduk dekat orang sedang nazak, kemudian orang tu mati, dia pun tutup pelita tadi. Kenapa? Pelita ni adalah si mati yang beli dulu. Tak. Saidina Umar kata bahawasanya bila mana seseorang itu mati, maka hartanya bertukar milik kepada ahli warisnya, termasuk dengan pelita dan minyak-minyak tu sekali. Uish. Makna kata ustaz, termasuklah dengan rumah saya beli kat Bandar Estate yang dulu 250,000, sekarang ni 750,000, akan jadi milik ahli waris saya bila saya mati. Yes, termasuk. Penat saya bayar tu ustaz, nak tunggu naik harga sampai 750,000. Lebih baik saya jual rumah ni, makan hasil. Dah jual sekarang. Nak bagi tahu, kena sedar dalam diri kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Carilah banyak mana pun harta yang kita ada di dunia ini, tapi kena percaya dan yakin Allah Ta'ala telah padamkan kita, matikan kita, maka akan bertukar kepada ahli waris lain. Yang tuan pun rasa macam, kenapa pula dia dapat sedangkan aku yang beli? Maka inilah hakikat manusia hidup di dunia. Kita sangkakan dengan kita beli aset yang banyak itu menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Ada yang pemikiran begini hari ini. Seolah-olah orang yang tak ambil ijazah itu gelap masa depannya. Ada jenis begini. Seolah-olah anak yang dapat UPSR tak bagus, maka gelap masa depan. Anak-anak yang tak ambil bidang sains, gelap masa depan. Ambil bidang agama, cerah. Dia mula, dia cerita gelap, cerah, dia yang menentukan. Jangan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita kena yakin apa benda yang berlaku hari ini, esok, lusa dan akan datang adalah semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ni tuan-tuan dan puan-puan, malam ini boleh berceramah di sini. Tuan-puan tahu semalam saya berada di mana? Saya berada di Hospital Putrajaya. Saya baru keluar ward semalam. Pada hari Ahad, tengah tidur pukul 2 pagi, tiba-tiba urat di perut ni jadi tegang. Saya kata sudah dah lah. Isteri datang lepas urut-urut, anak saya tepuk bangunlah, urut balik ni, ngantuk. Anak aku kata mengantuk. Ya dah umur 6 tahun mengantuk. Urut ni. Urut tak tahan orang sampai ke subuh. Pergi rumah mak urut tak selesai juga. Pergi klinik, pegang belah kanan tadi, tak boleh, sakit. Kemudian kata saya buat surat lah, tuan pergi hospital. Pergi hospital Putrajaya.
Pergi hospital Putrajaya, 3 benda dia buat: X-ray, urin, air kencing, kemudian darah. Keluar result darah, sel darah putih tinggi. Kemudian doktor ambil tangan ni, letak tangan kat, letak jari ni, letak di apa ni, di belah kanan ni, bawah pada pusat tadi. Sakit, tapi bila dia lepas, saya tak sakit. Dia suspek appendix. Kalau tuan nak tahu appendix ke tidak, ambil jari ni, tolak, dia sakit. Lepas tu lepas begini, lepas laju. Bila lepas tu, dia akan lebih sakit daripada yang tolak tadi. InsyaAllah orang tu appendix. Ini doktor punya pengalaman. Tapi saya tak rasa sampai tahap tu. Cuma dia risau sebab sel darah putih saya tinggi. Bacaan 16 waktu tu. Dia kata kami suspek adalah appendix. Kita warded lah tuan. Dia tak tahu saya ustaz. Dia kata warded lah. Lepas tu warded nak buat apa? Kita operate lah. Oh, saya kata operate macam mana? Kita tidurkan lah nanti tuan. Saya kata dengar ditidurkan. Kata sudah dah lah. Dengar ditidurkan ni, sebab saya tak pernah masuk hospital. Tu first time pakai baju hospital. Dengar ditidurkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, tak berapa nak bercakap mana. Tak berapa nak bercakap mana. Saya kata dalam hati saya, yang aku duduk ceramah selama ni, Allah Ta'ala uji, kata. Yang aku duduk ceramah selama ni, Allah Ta'ala uji ni. Barangkali Allah Ta'ala nak ambil aku ni, kata. Sebab kita kata takutlah bila ditidurkan, mati. Betul tak? Nak kata apa? Pakat pergi usung saya. Tuan-tuan dan puan-puan pun akan keluar di sini. Bukan sebentar lagi dah. Al-Fatihah untuk Ustaz Ehsan. Keluar kau ni nanti. Maka malam tu tarik mesej panjang gila, tak hantar lagi kat rumah sebab rumah tak boleh melawat kan. Saya tulis apa? Andai kata ni saya ambil kat sini panjang kat dengan 2 page, lenguh tangan sebab tak tidur malam tu. Tulis standby. Mari pagi besok doktor cek darah. Dia kata, tuan, darah putih turun mendadak. Mana kata bukan lagi 16, kembali pada normal. Jadi dia kata, tak perlu operate lah ustaz. Tak perlu operate lah tuan. Delete balik WhatsApp yang saya tulis tadi tu. Tak jadi hantar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak bagi tahunya tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ini, semua orang kena buat preparation. Tak kira lah masuk ward ke tak masuk ward ke, mesti ada preparation itu. Sebab ada orang dia ada signal, ada orang dia tak ada signal langsung. Jadi preparation ini memerlukan apa? Preparation ini memerlukan kepada ilmu. Ilmu nak dapat di mana? Masjid, surau, kuliah, seminar, buku, ustaz, ustazah. Itu dia. Bila nak cari? Tunggu masa free. Memang tak jumpa masa free. Cari waktu free memang tak jumpa. Maka kena pandai-pandailah curi masa untuk belajar. Supaya apa? Supaya berlaku sahaja kematian, kita dah tahu dah apa nak buat, bagaimana nak buat perbincangan, bagaimana nak memahamkan ahli waris supaya tak bergaduh, dan semua perbincangan itu adalah bersandarkan kepada hukum syarak. Barulah kita ini termasuk dalam golongan orang yang bertepatan dengan hadis yang dinyatakan dua-dua tadi. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan tekad belajar slow-slow, jangan banyak sangat. Sebab tu setiap kali saya kuliah saya tak pergi tajuk besar begitu, saya semua lari, dia tak dapat tangkap. Sikit-sikit pun tak apalah kan. Lagi cantik ada soalan tanya saya. Bila tanya saya akan jawab dalam khalayak ini, jadi orang lain pun dapat manfaat daripada persoalan kita. Betul tak? Malu ustaz nak tanya, mudah je kalau malu. Assalamualaikum ustaz, ni kes kawan saya, padahal kes saya. Tak apa, sekurang-kurangnya malu itu hilang. Baik, saya baca satu soalan malam ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang tanya, mana tak soalan? Seorang ibu telah hibah sebuah rumah kepada anak lelakinya. Berapa minit lagi? 3, 5. Cukup. Seorang ibu telah hibah sebuah rumah kepada anak lelakinya.
Bila dia bagi pada anak dia rumah tu milik siapa dah jadi sekarang? Milik anak dia, bukan milik dia. Boleh? Kemudian anak lelaki yang terima hibah tadi meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang isteri, dia tiada anak. Lepas habis iddah ataupun ihdat 4 bulan 10 hari kematian suami tadi, maka si isteri itu pun berkahwin lain. Soalan dia, adakah isteri anak dia tadi ni boleh mendapat rumah itu? Jawapan saya adalah boleh. Berapa tuan-tuan dan puan-puan? 1/4. Sebab dia dengan suami dia tak ada anak. Atau adakah adik-beradik lain boleh menuntut rumah itu? Jawapan saya, kalau dalam kes ini suami dia mati meninggalkan isteri dan tak ada anak, mak ayah pun dah tak ada, maka adik-beradik akan dapat bahagian mereka daripada rumah itu. Jadi rumah tu milik siapa? Milik isteri dia 1/4 dan milik adik-beradik dia. Seterusnya, adik-beradik ingin rumah itu diserah kepada adik bongsu yang susah. Bolehkah begitu? Jawapannya boleh dan ada jawapannya yang tak boleh. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu boleh. Boleh itu adalah bila mana kakak ipar mereka tadi, adik-beradik tadi, dia kata bahagian aku 1/4 dalam rumah tu aku tak nak, aku serahkan pada korang semua. Maka yang adik-beradik tadi setuju nak beri pada yang bongsu semuanya. Boleh. Yang tak bolehnya adalah dia nak ambil semua rumah itu dan dia nak beri pada adik bongsu dan tak nak beri kepada kakak dia tadi. Tak boleh. Ataupun dia kata kepada kakak ipar dia, dia kata rumah ni asalnya rumah mak aku, bukan mak engkau. Bukan mak kakak, mak kami punya rumah ni. Mak kami serahkan pada abang kami. Dia main begitu. Dia kata asal rumah ni adalah rumah mak kami. Jangan duk main begitu, serabut kepala otak. Rumah ni milik siapa? Sekarang ni milik anak dia yang lelaki yang mati tadi. Jangan duk bercerita tentang mak dia, sebab bila kita beri pada seorang, dah tak jadi milik kita dah, dah jadi milik anak kita itu. Jadi, maka kalaulah betul-betul mereka nakkan beri kepada yang bongsu yang dikatakan susah itu, maka kena dapat persetujuan kakak ipar itu, ataupun kalau kakak ipar itu tak bersetuju, maka bincang dengan dia, bayar bahagian dia yang 1/4 itu. Nak bayar ngapa ustaz? Rumah pun mahal lah ni, kakak ipar nak ikut harga value semasa, maka kena ikut kakak ipar sebab hak dia. Habis tu kena bayar? Ya, kena bayar. Setelah bayar bahagian dia dan dia serah bahagian dia, dia dapat duit bahagian dia, barulah kita boleh sepakat berikan kepada yang bongsu tadi. Nampak kritikal kan? Nampak senang tapi kritikal di situ, sebab ada unsur-unsur yang mana menggunakan hujah asal rumah ni rumah mak kami. Dia guna hujah tu jahanam. Tak boleh dah. Sebab mak dah beri pada abang, jangan sebut lagi tentang rumah tu rumah mak, sebab dah jadi milik abang. Jadi abang ni ada siapa? Dia ada isteri, dia tak ada anak, betul. Maka isteri ada hak? Yes, ada hak. 1/4 disebabkan tak ada anak tadi. Maka kelebihan itu, maka adik-beradik si mati pula yang akan dapat. Jadi tidak boleh menafikan hak kakak ipar tersebut. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain ketika. Kalau tuan-puan ada soalan yang tuan-puan rasa nak sampaikan kepada saya lebih awal, tuan-puan boleh buat nota dan serahkan pada Imam Nasrul. Tuan-puan WhatsApp pada dia terus pun tak apa, nanti dia forward pada saya. Kalau tuan-puan rasa nak cakap dengan saya, tuan-puan tanya dia, minta nombor telefon saya. Minta nombor telefon saya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jangan dah minta nombor telefon saya, pergi heboh pula kat Facebook. Okey, kau rujuk ustaz ni, memang jahanam. Boleh? Boleh? Pegang amanah itu. Ambil untuk Tuan Haji saja.
Jangan pergi kecoh sampai ke saudara di Rembau, Tanjung Malim, jahanam saya. Bukan kerja saya duk angkat telefon. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah.